Baru ni kita sudah terjemah habis dah. Mana 2 bab tu. Tapi tak ada nak bincang tentang isi dia tu. Bab yang pertama iaitu Ghazwatul Ahzab wa hiya al-Khandaq. Ghazwatul Ahzab wa hiya al-Khandaq. Kita tengok situ dulu. Dalam ni tidak ada apa benda sangat. Cuma adanya iaitu apabila duduk gali parit, Rasulullah SAW ikut sertalah sekali dengan sahabat-sahabat dia, sehingga kesan ataupun debu tanah dia bawa tu kena perut dia, dan sahabat nampak. Itu Barak kata dia nampak bayadha batnihi. Bayadha batnihi yakni putih perut Nabi SAW tu dia nampak. Dalam keadaan Nabi SAW mengungkapkan rajas ini, wallahi laula anta mahtadaina, dan seterusnya. Hak tu yang kita tengok tu. Ada beberapa perkara di sini, selain daripada disebutkan Nabi SAW terlibat sama, tidak kata sahabat-sahabat saja terlibat dalam kerja-kerja yang seumpama itu, tapi Nabi pun terlibat juga. Begitulah kebiasaan Nabi SAW dalam perkara kebajikan ni. Kebaikan ni dia tidak lek kat orang saja, bahkan dia sendiri melibatkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah perut apa ni, bukan aurat. Bukan aurat. Sering kali kita jumpa dalam hadis ni, bukan di sini saja, di tempat yang lain ada nampak perut Nabi, ada nampak ketiak Nabi. Dan yang nampak tu menceritakan, hak nampak tu bukan orang lelaki saja macam di sini, lelaki, orang perempuan pun ada sebut, menunjukkan itu semua tidak aurat pada lelaki. Daripada situlah, kecuali hak kita maklumkan antara pusat dengan lutut. Perut ni masih umum lagi, bukan makna di bawah daripada pusat. Tetapi hak atas daripada itulah, menunjukkan Nabi SAW juga tidak kata dalam semua masa dia pakai pakaian yang lengkap, yang menutupi semua bahagian dia, tubuh dia, tidak. Bahkan sesuai dengan keadaan masa tu, pakaian ni kadang-kadang ringkas saja. Dia tak ada pun baju tu, pakai selimut, apa kita kata orang kampung, sebar gitu, sebar kain gitu, sebar datang bau dia ke. Dia lagu tu pun ada juga. Sering kali juga kita dapati dalam hadis ni Nabi SAW, dan bukan dia saja, orang lain pun gitu juga. Jadi nampak bahagian atas tubuh ini, itu tidak termasuk dalam aurat. Yang kedua. Yang ketiganya, di sini jelas, bukan dalam hadis ni saja, tapi hak ni salah satunya, menunjukkan Nabi SAW ni putih orangnya. Perut dia tu nampak putih. Putih. Dia selalu dia sebut, kalau nampak ketiak, bayad ibtaihi, putih dua ketiaknya. Dia sebut gitu juga. Artinya Nabi SAW ni orang yang putih orangnya. Itu yang dapat kita faham. Walaupun sikit, tapi bahagian perut dia tu pun dilihat juga di sini. Itu pun menunjukkan dia ni orangnya putih. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, Imam Nawawi pun sebut di sini, istihbabur rajas wa nahwihi minal kalam fi halil bina wa nahwihi. Mana elok kita mengungkapkan sesuatu yang memberi kecergasan dan kesegaran, segar. Molek buat gitu. Molek buat gitu. Jadi dalam bentuk syair, kau dalam bentuk pantun, kau dalam bentuk apa kau yang jenis menyegarkan perasaan ataupun jiwa tu. Molek. Nabi SAW sendiri pun dia kata, tidak kata baca Quran semua, tidak gitu. Sebab syair-syair ni Nabi SAW dia tidak buat syair, tetapi syair orang dia ada sebut. Macam hal ni.
Syair orang. Setengah-setengah ulama kata ini tidak termasuk dalam syair. Sebab itu yang kita sebut tadi rajas. Dia panggil satu bentuk inilah bahasa yang berangkap begini. Dia tidak panggil syair, tak termasuk dalam syair, rajas ataupun urjuzah itu. Tetapi ramai ulama mengatakan hak ni pun termasuk dalam syair juga. Hak kata Nabi tidak bersyair tu makna dia dengan sengaja buat rangkap syair itu tak ada. Tetapi dengan cara Nabi SAW ungkapkan syair orang lain, kalau kita ambil kira hak ni syair lah. Sebab dalam kitab-kitab arud, ilmu arud, bahagian apa nama ni, syair-syair ni, menimbang syair, ilmu menimbang syair, dia sebut hak ni sebagai salah satu syair juga. Kalau kita ambil hak tu, bermakna Nabi SAW ni bersikap terbuka. Mana syair hak molek-molek, bahasa hak molek-molek tu dia boleh terima, tidak kata tak boleh langsung. Hak kata tidak, syair tu Quran dan sebagainya bukan dalam bentuk syair, sengaja dibuatnya dalam bentuk syair, tak ada. Tapi hak orang lain buat syair, kalau hak molek dia ada ungkapkan balik orang, itu ada. Maknanya Nabi SAW bersikap terbuka dalam perkara ni. Ini juga termasuk dalam hiburan lah, hiburan yang diharuskan. Hiburan yang diharuskan. Pada ketika membina bangunan dan sebagainya, kalau kita ada benda-benda ni yang menyegarkan perasaan kita, boleh kita lakukan. Dan tidak ada syak lagi kalau dalam bentuk syair ni, pantun ke sebagainya, tidak ada syak lagi. Itu semua terima belaka tu, kalau ungkapan itu baik, molek. Tetapi kalau dalam bentuk nasyid, nasyid misalnya kita kata, dia molek juga, ada muzik, ada apa, itu khilaf di antara ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Hak kata tak boleh muzik juga tak boleh lah. Hak kata boleh tu boleh. Hak kata boleh tu boleh lah. Gitulah ringkas ceritanya. Begitu juga dalam keadaan bawa kenderaan ataupun ada kerja apa-apa, setengah-setengah kepada orang ramai ni, orang awam ni, dia nak pasal lagu. Lagu itu pun mengikut setengah-setengah ulama, kalau semata-mata hiburan gitu je, nak menyuka gitu je, sampai tidak lalai dan tidak membawa kepada fitnah, walaupun unsur dia tu tidak molek, walaupun unsur dia tu cerita tentang perkara yang tidak molek, tapi tidak mempengaruhi kita sampai buat benda tak molek, jadi hidup dengan cara tak molek, tidak sampai ke situ. Ada ulama yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh. Sebab apa? Sebab semasa Nabi SAW ni ada juga syair-syair tu yang ceritakan tentang arak, tentang gitu gini. Nabi tidak secara mutlak larang. Tidak. Maknanya ungkapan itu kita kira sebagai kenyataan, sebagai kenyataan masyarakat. Begitu. Walau bagaimanapun, hak moleknya tidak lah. Hak moleknya tidak. Kalau boleh kita berasa segar dengan mengaji Quran, dengan gapo, itu lagi baik lah. Kalau tidak dengan Quran, benda lain, itu maknanya masih ada lagi pendapat ulama-ulama di situ. Tidak kata semua ulama Islam ni supa belaka. Semua masalah gambar, masalah lain-lain juga benda khilaf. Macam Ibnu Hazm, dia kata tak apa lagu pun, tak apa lagu pun dengan muzik pun tak apa, asalkan tidak lalai, tidak menyebabkan kita ni sampai meninggalkan tanggungjawab kita ataupun mendorong kita kepada benda yang tidak molek. Ini kepada orang awam lah, kepada orang awam. Boleh jadi kalau tidak dengar lagu dia ngatuk ke, itu lagi bahaya kepada diri dia. Adalah keadaan tu. Ataupun mungkin untuk bahasa ke, sebab kalau kita belajar syair-syair Arab ni macam-macam, dari segi puji perempuan, menggambarkan kecantikan perempuan, arak dan sebagainya. Ulama-ulama tua-tua, orang ubai dah pun baca juga syair tu. Tetapi dia ada maksud lain di sebalik. Selain daripada menilai dari segi bahasa dia, dan dia boleh banding dengan Quran. Kalau hak manusia ni, hak comel dia setakat mana, sekitar tu je. Orang perempuan, arak dan kesenangan-kesenangan hidup gitu, tidak memberi pengajaran yang sebenarnya tentang hidup dan hakikat hidup ni, tidak. Untuk perbandingan dan untuk bahasa,
Sebab itu Sayyidina Umar pun dia suruh belajar dan ingat syair-syair jahiliah tu. Dari segi ia ada bahasa untuk belajar bahasa. Kalau dari sudut tu ia adalah keharusannya. Bukan maksud nak buat jadikan dia tu sebagai pengajaran, sebagai panduan hidup. Bukan, tentu sekali tidak. Tapi dari sudut bahasa tu ada nilai dia. Ada nilai dia. Maknanya dalam perkara yang seumpama ni sampai ke peringkat saat ni dia ada khilaf banyak lah. Ada khilaf banyak. Kemudian boleh kita sebut dengan suara yang derah. Derah sebut benda ni boleh. Tidak kata koh-koh, derah pun boleh. Satu perkara lagi, hal ni tak ada sini lah, yang boleh kita sebut oleh kerana sampai ke sini dah, iaitu berkenaan dengan khandak, gali parit. Gali parit ini pun termasuk di dalam hak Nabi SAW buat juga. Hak Nabi SAW buat tu kan, hak Nabi kata, hak dia buat, hak dia terima keadaan yang berlaku semasa dia tu, dia perakui, itu orang panggil sunnah belaka. Tapi sunnah itu sunnah apa? Situ benarnya yang kita kena faham benar-benar. Ramai kita tak faham hak ni. Dia kata sunnah tu kat serupa belaka. Padahal kalau kita tengok dalam kitab-kitab usul fiqh apa, ada pembahagian dia. Perbuatan Nabi itu terbahagi kepada berapa. Masing-masing lah dengan istilah masing-masing dia gunakan. Ada yang sebut perbuatan dia tu sunnah adiyah. Ada juga sunnah yang merupakan qurbah. Ada juga ada juga yang menyebutkan sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Hak ni gali parit gapo ni termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Supaya juga guna pedang, guna lembing, guna kuda, guna unta dan sebagainya pada masa perang itu termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Apa makna sunnah ghairu tasyri'iyah? Betul Nabi SAW buat benda tu, tetapi tidak ada kena-mengenanya dari sudut keugamaan kita, sehingga kita perlu mengikut Nabi SAW dalam perkara tu, walaupun perkara tu sudah tidak sesuai dah lagi. Tidak gitu. Adapun hak sunnah tasyri'iyah yang berkait dengan hukum, yang berkait dengan agama ni, yang ni sama ada dia jadi wajib ke ataupun sunat ke sekurang-kurangnya, hak tu orang panggil termasuk dalam sunnah tasyri'iyah. Adapun hak tidak termasuk dalam sunnah tasyri'iyah macam ni lah. Hak ni betul Nabi buat, tapi adakah kita terikat? Molek wajib ke? Nak kata wajib ataupun sunat kau boleh pahala kau kalau kita buat lagu tu, kalau kita perang naik kuda, naik unta seperti Nabi tu dah, ataupun kita gali parit kau, adakah kita terikat? Tidak. Tak ada siapa pun ulama, hak mana-mana pun, mazhab mana pun, tak ada kata. Bahkan ini termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Mana hak ni bergantung kepada keadaan. Jika keadaan sudah tidak memerlukan lagi cara tu, kita tak boleh buat. Ada kalanya salah kita buat, walaupun asalnya sunnah, salah kita buat. Misalnya sekarang ni kalau kita nak perang, kita gali parit, atas dasar Nabi dulu pernah gali parit, tak kena. Sebab apa? Lah dia orang perang dengan peluru berpandu, mari kapal terbang dengan jet, dengan helikopter, payung terjun, dia boleh guna semua tu. Hak dulu ini cara perang zaman itu. Cara perang zaman itu, bagi zaman itu memang ada maksud lah. Sekarang ni tidak ada maksud, tak perlu, bahkan silap, memenakkan diri semata-mata, memenakkan diri, menyusahkan pengikut saja kalau gali parit. Kita tak boleh fikir kata ada, kalau kita ikut sunnah Allah SWT akan bagi pertolongan. Itu cara tidak betul, tidak menggunakan fikiran. Dia tidak pertolongan Tuhan nak mari berkat, nak mari, ini tidak ikut sera kita. Sebab tu kita kena faham sunnah tu dulu. Sunnah tu termasuk dalam sunnah gap dia. Betul sunnah, tapi sunnah gap dia kena tengok realiti juga. Hak ni lah orang panggil melihat hadis dari sudut dirayahnya. Hak ni penting. Ramai orang mengaji hadis dengan ngaji gitu je, dia tidak faham maksud dia.
Kita nak tahu mana sunnah tashri'iyah atau tidak tashri'iyah, mudah saja. Salah satunya ialah benda ni kalau tashri'iyah orang Islam saja buat, orang kafir tak guna. Kalau orang kafir juga guna, orang Islam pun guna, sesuai dengan keadaan masa dia, tempat dia, itu bukan sunnah tashri'iyah. Itu salah satu tanda. Misalnya kita kata sugi, buruh dengan kayu sugi, memang ada kelebihan dia. Kayu sugi tu ada kelebihan. Sekarang ni orang terima. Tetapi hak ni khusus orang Islam saja. Mana sebelum pada Nabi SAW hari dilantik menjadi Rasul ni, orang tak kerti guna hak tu. Tiba-tiba lepas dia mari baru diperkenalkan. Adakah gitu? Tidak. Maknanya orang kafir tak kata gigi dia. Sebetulnya ya kafir lah ni pun lagu tu juga. Bahkan dalam hal dunia ni kadang-kadang lebih dia. Kadang-kadang lebih dia. Makna guna kayu sugi tu, adakah boleh kita kata ni jadi lebih lah dengan sebab Nabi buat? Tak kena. Sebab itu tidak termasuk dalam sunnah tashri'iyah. Itu termasuk dalam ghairu tashri'iyah. Beruh gigi tu ya, beruh gigi tu, bersihkan mulut, gigi itu memang sunnah Nabi. Tetapi guna kayu tu, adakah kita terikat dengan itu? Tak. Artinya kalau kita faham hak ni, maksud dia tu, kita boleh guna apa cara, boleh berkembang. Mungkin ada beruh gigi dalam bentuk lain macam-macam. Sampai sekarang ni guna beruh gigi elektrik, boleh. Dan hak tu lebih bersih lagi, kan nak kira. Dan kalau ada penemu yang lain sampai bila-bila pun boleh guna. Tidak terikat dengan benda tadi, tidak terikat dengan hak tu. Itu hak maksudnya. Tapi kalau kita nak beruh juga, tak ada jadi masalah. Benda tu harus. Pak Nabi pernah buat tu boleh. Kalau tidak sampai menjejaskan kita umat Islam. Tapi kalau gali parit tadi tak boleh, tak ada guna tu. Itu membahayakan kita, sia-sia saja. Tapi kalau buruh gigi saat ni boleh kira lah, sebab dia masalah individu. Kalau kita nak guna lagi lah, tak jadi masalah. Tidak kata tak boleh guna, cuma sekadar harus gitu saja. Tidak kata ada kelebihannya. Kalau ada kelebihan pun kerana khasiat dia tu ialah. Masalah khasiat dia orang kafir pun tahu juga. Kelebihan dia orang kafir pun tahu juga. Begitu. Supaya juga makan roti. Nabi makan roti, kita makan nasi. Jadi adakah kita betul kita berfikir dah Nabi makan roti, kita pun molek makan roti? Boleh pahala kalau kita makan roti. Sebab Nabi tak ajar makan nasi. Tak ada hadis sebut dia makan nasi. Kalau dia makan je roti, adakah ada kelebihan? Tak. Sebab apa? Roti tu bukan Nabi saja, bukan sahabat-sahabat saja makan, orang kafir pun makan juga. Ini maknanya sunnah ini sunnah ghairu tashri'iyah. Bila sunnah ghairu tashri'iyah, kita tidak perlu terikat. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Gitu. Supaya juga orang sampai dulu pakai kain. Nabi banyak pakai kain. Tapi ada sekali dua dia pakai seluar. Tidak banyak dia pakai seluar. Tapi sahabat-sahabat kebanyakannya pakai seluar. Mana sahabat faham? Pakai kain itu bukan satu ikatan. Dan Nabi lebih banyak pakai waktu, maka lebih lah pakai waktu. Tidak. Pakai seluar. Seluar itu daripada bahasa Parsi, diperkenalkan oleh orang Parsi. Silwar, seluar. Kita pun seluar juga. Silwar bahasa Arab. Mana daripada bahasa tu? Bukan orang Arab. Orang Arab, orang kafir pun pakai kain. So betul lah. Jadi tidak ada kelebihan pada kain itu. Cuma dah kita bahasa selesa, kita orang Melayu ni selesa pakai. Itu bab lain. Itu bab lain. Tapi nak kaitkan dengan sunnah boleh pahala kata dia tak ada. Tak ada kena-mengena. Supaya juga makan 3 jari. Ada dalam hadis sebut 3 jari. Mesti kalau kita ikut gitu? Tak. Ini bergantung dengan keadaan. Makan gapo? Makan gapo? Tidak kata apabila kita ikut Islam ni maknanya mesti kena lagu tu sama. Tak. Ikutlah sesuai. Kalau makanan tu sesuai dengan garpu dengan sudu, ya dengan garpu dengan sudu. Kalau sesuai dengan chopstick, macam orang apa ni, masyarakat Cina guna gitu, dia lebih selesa gitu. Lah. Tak ada jadi masalah tu. Tidak kata mesti kita kena gini, berubah. Tak. Tetapi ya, makan dengan tangan kandai, tu sunnah tashri'iyah. Orang kafir tak ada gitu. Tu bezanya. Orang kafir makan kiri kandai pun ikut selera aja. Kita orang Islam tak, diajar oleh Nabi makan tangan kandai. Itu
Adakah orang kafir buat gitu sebagai satu adab kah? Tak ada. Dia tak ada. Itu sunnah tasyri'iyah. Tapi kandai makan kandai itu wajib kah? Siapa kau peringkat wajib kah? Itu perbahasan ulama pula. Walaupun kata suruh makan tangan kanan, itu masuk dalam bab gapo? Adab kau gapo? Sekadar tu je. Sekadar tu. Dan untuk menjaga dari segi kebersihan, kesihatan kita. Sebab tangan kiri kita guna untuk kotor-kotor. Zaman dulu terutamanya air kurang, air tak ada, pakai istinja begitu je. Boleh jadi melarat tu penyakit tu kerana kita guna tangan kiri. Nabi SAW ajar suruh guna tangan kanan. Tidak pula Nabi SAW kata dalam semua keadaan tak boleh tangan kiri. Tak, dia sendiri pun ada juga guna tangan kiri. Misalnya ketika dia nak kerak daging, ada sebut dia kerak daging, takkan dia kerak sebelah gitu tangan kanan, tak pegang. Kau hak molek, mana lebih molek? Hak iri ni bukan pegang daging, pegang tangan kanan kan nak dia. Hak mana molek? Hak tangan hak cuci tangan kanan, kalau molek pegang daging tu hak iri tu tangan kiri, kan? Kalau kita pegang tangan kanan, hak pisah ni, mana kita kena pegang tangan kiri. Hak mana molek? Di situ akan timbul macam-macam masalah. Kalau kita terlalu terikat sangat, kita kena faham benda ni apa maksudnya. Apa maksudnya? Baca bismillahirrahmanirrahim nak makan, itu sunnah tasyri'iyah. Orang kafir tak buat benda lagu tu. Tak ada. Sebelum nak makan baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Itu sunnah tasyri'iyah. Hak tu memang dikehendaki kita ikut. Memang ada kelebihan pun kalau kita ikut. Tetapi semata-mata makan roti gapo semua tu, itu tak ada kelebihan. Kalau orang faham itu kelebihan sunnah, tak betul tu, silap tu. Silap. Banyak perkara lah dia akan menyusahkan dia. Akan datang akan menyusahkan dia. Itu yang kita kena faham berhubung dengan perkara ni. Dan Nabi SAW pun sama dia bersikap terbuka. Dia bersikap terbuka. Hak luar, hak mari, kalau molek dia terima. Misalnya seluar, orang hadiah ke dia, dia pakai. Tapi tidak banyak kali. Hak lebih kerak, dia pakai kain. Dan ini tak ada kata sebagai ketentuan. Tak. Jika perlu di tempat yang sesuai kita pakai, boleh pakai. Sahabat-sahabat bahkan dalam kitab kita ada yang disebut lebih ramai pakai seluar. Kemudian di zaman selepas Nabi SAW, kalau benda ni mesti terikat, tentulah dia tak pakailah. Bukan kata pengaruh hak luar ni makna kita tak boleh ikut langsung. Tidak lagu tu. Hak mana molek, hak mana sesuai dengan kita, boleh ikut, boleh tunggu. Hasil tamadun bangsa lain, bukan maknanya Islam ni tertutup. Tidak lagu tu. Tak apalah. Kemudian kita pergi kepada Ghazwah Dhi Qarat. Bab yang kedua, Ghazwah Dhi Qarat. Ghazwah Dhi Qarat ini perawi utamanya kalau kita perhatikan iaitu Salamah bin Al-Aqwa'. Semua dalam bab ni riwayat dia. Imam Muslim waktu hari ni riwayat dia berlaku. Dalam riwayat yang pertama dia kata mula-mula dia keluar sebelum orang ban yang pertama. Sebelum orang ban yang pertama. Ban yang pertama ni maksudnya ban sebelum masuk subuh. Di zaman Nabi SAW dia ban 2 kali pagi ni. Pada ketika masuk subuh tu sah, dan sebelum masuk subuh. Hak ban sebelum masuk subuh tu faedah dianya iaitu untuk menyedarkan, membangunkan orang yang tidur. Hak mana nak puasa supaya dia boleh sahur. Kira-kiranya jarak di antara ban yang mula-mula tu dengan ban subuh tu dalam 15 minit, lebih kurang begitu. Lebih kurang begitu. Ataupun 20 minit, sekitar itulah. Untuk menyedarkan orang yang nak puasa supaya dia bersahur. Dan begitu juga orang yang tidur, dia nak buat sembahyang tahajud ke, nak apa ke, dia boleh buat di hujung malam tu. Dan dia dapat kelebihan itu. Dan ini kita tidak buat. Kita tidak buat pun tak apa. Sebab boleh jadi mengelirukan. Tidak kata sebab tu kata ulama kita ni kan dia terbuka.
Tidak kata dia faham hadis tu jenis beku. Tidak. Dah sampai Nabi buat gitu, kita buat kata. Tak. Mana ada sebelum subuh kita buat kan? Pas tak betul kah? Betul. Betul. Sebab zaman tu dia tak ada jam, tak ada kemudahan, tak ada gapo. Dan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia ni, yang dalam kawasan yang bukan luas sangat, maklum dah. Kalau orang ni tidak menunjukkan masa subuh. Tapi kalau orang ni menunjukkan masa subuh. La yamna'annakum min sahuri ahadikum adhanu Bilal. Jangan menghalang kamu daripada makan sahur azan Bilal. Maknanya Bilal tu ketika belum masuk subuh lagi. Nak makan sahur pun boleh. Bahkan dia tu pun dengan maksud tu lah. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Kamu makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum bila dia tanda itu masuk subuh. Makna maklum. Sekarang ni adakah maklum gitu? Lah mungkin tak masuk subuh lagi orang sembahyang subuh. Kau tak ada dah keliru. Mana dalam keadaan dia suasana lain. Tidak perlu kita tunggu tu. Tidak kata hak ni orang kafir tak buat juga, tapi mesti tunggu orang. Tidak juga. Jika perlu menunjukkan baik ini bukan semata-mata menunjukkan waktu semaya sahaja. Dengan sebab itu ulama sebut banyak hikmah baik ni. Bukan untuk semaya saja, untuk lain-lain pun boleh. Tu untuk lain-lain pun boleh. Termasuklah hak tadi. Maknanya dia fikir molek tu, dia bagi molek tu, tidak kata semua hak sunnah nak buat belakang. Tak. Tapi kalau kita buat, tak boleh kah? Boleh. Cumanya masalah kita sekarang boleh mengelirukan dan tidak diperlukan lagi. Sebab kita ada jam aku. Boleh gerak. Banyak kemudahan. Orang zaman dulu tak ada semua tu. Nak tengok jam pun kena tubik luar, nak tahu tengok matahari. Nak tahu masuk subuh ke tidak ke, fajar sadiq ke tidak ke, kena tubik luar. Banyak susah. Kita sekarang ni banyak kemudahan. Dan kalau kita buat dua, boleh jadi keliru tadi. Sebab apa? Kita boleh kau menetapkan orang sebegini ramai ni. Orang ni kalau dia maknanya gini-gini. Itu menyusahkan. Maknanya belum masuk subuh lagi. Lepas tu kalau dia ni maknanya masuk subuh. Boleh kalau kita buat lagu tu. Kalau dia demam, kalau dia sakit, nak ayat lagu mana pula? Dia tak boleh keliru tu. Keliru. Baik tak sah. Mana ada juga perkara yang dibuat di zaman Nabi, walaupun benda tu orang kafir tak buat, tapi tidak dituntut kita buat dalam keadaan kita terikat dengannya tanpa melihat kepada suasana. Tidak gitu. Itu kalau kita faham sunnah gitu, dia jadi molek lah. Tidak tegang kata ikut Islam ni. Dalam keadaan relax, kita relax. Tidak kata tegang, banyak kau kita kena ubah. Nak ayat kau orang kafir, banyak kara lah benda kena ubah. Tidak. Kalau kita ikut cara yang betul. Dia kata dia sebelum yang pertama. Mana ada yang pertama? Yang pertama ni sebelum subuh. Dia kata unta-unta Rasulullah SAW yang memberi susu, yang ada susu lah, yang baru beranak tu, diternak, dilepaskan di Ziqar. Lepas pada tu hamba Abdul Rahman bin Auf jumpa dengan aku. Dia kata unta-unta Rasulullah SAW tu kena ambil kau orang dah. Aku pun kata siapa ambil? Dia kata puak-puak Ghatafan. Puak-puak Ghatafan. Dalam riwayat ini tidak disebutkan semua. Sedangkan dalam riwayat yang lain, hak selepas ni pun tidak sebut semua juga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, iaitu yang menjaga unta Rasulullah yang dibunuh ini siapa dia? Anak Abu Dzar. Dan bini Abu Dzar yang jaga. Hak kata kena bunuh tu anak siapa? Anak dia, anak Abu Dzar. Dan bini dia pun kena buat lari juga oleh orang kafir. Dulu kita sudah jumpa dah, bini Abu Dzar tu lari unta Nabi pula. Bawa pergi kepada Nabi SAW. Dulu kita sudah jumpa dah dalam bab nazar. Cerita ni. Cuma di sini tidak disebutkan. Dia pun kata ya sabahah. Ya sabahah ni iaitu satu teriakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab untuk memberi peringatan, untuk menyatakan bahaya sedang
mengancam orang ramai. Itu. Macam kalau kita learn ni siren lah. Kalau bunyi ada apa-apa benda itu, terpaksa bunyi. Kalau sampai dulu dia palu gendang kau, gong kau, dia ada maksud-maksud tu. Kalau guna suara ni, dia kata ya sabahah, asal maknanya wahai pagiku. Apa makna wahai pagiku? Yani wahai pagiku yang malang, wahai pagiku yang mengancam. Gitu. Yang membahayakan, yang membawa malapetaka. Jadi beringatlah semua. Bangak-bangaklah bangun, berwaspadalah. Maknanya ini perkataan ini untuk orang itu berwaspada. Dan orang beringat bahawa ada sesuatu yang mengancam sedang melanda masyarakat. Itu dia panggil, dia akan kata ya sabahah. Ini cerita ringkas ni. Dia kata aku memperdengarkan suara tu. Derahlah dia kata. Derah pun kita kata Madinah ni luah kat dah. Dengar habis sudah Madinah. Dia ada dua pendapat ulama sini. Ada yang mengatakan memang suara dia derah. Supaya dia derah lari, suara dia pun derah. Ada ulama mengatakan seperti Hafiz Ibn Hajar, dia kata tidak, derah ke derah pun tidak boleh sampai belaka. Ini mana Allah SWT nak tunjukkan keistimewaan dia. Supaya kita tengok lepas pada ni, beratus-ratus orang tu, dia hambat seorang, lari celodar tu lagu mana. Padahal tengok dia seorang. Ini pelik. Allah SWT nak menunjukkan keajaiban dia sebagai satu mukjizat Nabi SAW juga yang nyata melalui salamah. Berkat Nabi SAW. Jadi Allah SWT bui dengar suara. Allah SWT nak bui, orang lain pun dia boleh bui. Kalau dia tak boleh bui, Nabi dia pun dia tak boleh juga. Kan kita jumpa dalam hadis-hadis ni kan, Nabi SAW pada hari raya tu, dia bagi ucapan lah. Dia khutbah. Khutbah ni dah muka ramai kan. Dia pun fikir orang halik belakang ni, tina-tina ni tak dengar molek dia khutbah tadi. Dia pun berjalan pergi. Halik belakang ni ceramah pula kedai mana. Maknanya Tuhan tidak bui kata seorang Nabi itu pada sekali tu dengar belakang. Tak bui. Walaupun Nabi dia. Ini Salamah ni bukan Nabi, anak buah. Tapi kalau Tuhan nak bui boleh. Nabi SAW ketika Allah SWT bui boleh. Tidak kata mukjizat ni sebab kita kata barang dalam poket kita ni, bila nak guna ambil. Ada. Tidak begitu kepada Nabi. Nabi-Nabi. Mukjizat ni Allah SWT bui kepada dia bila Allah SWT nak. Kalau ada tu pun, kalau Tuhan tidak bui nyata, tak nyata. Ketika nyata. Dan bukan supaya orang yang mengamalkan ilmu dunia bila-bila nak boleh. Tidak lagu tu. Itu beza di antara ilmu dunia dengan orang yang beramal kerana Allah SWT. Beza. Orang yang mengamalkan ilmu dunia, dia beramal tu, dia semayang, kau dia berzikir, kau dia baca, kau dia dengan maksud dah. Dengan maksud dia tak nampak. Ilmu pelimunan orang kata. Dengan maksud tak lu. Dengan maksud tu. Dia patah ke apa putahan diri dia dengan maksud tu. Adapun nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dan aulia illah, dia tidak lagu tu. Dia beramal kerana Allah SWT. Bila Allah SWT nak tunjuk, dia tidak tuju pun waktu. Tidak tuju pun. Bahkan dia tidak suka pun kalau orang tahu benda-benda yang pelik yang Allah SWT berlaku pada dia. Dia tak suka. Takut orang keliru. Manusia ni mudah sangat. Dia nak memperhambakan diri dia kepada orang lain. Sebab itulah Allah SWT banyak ketikanya dia tidak bui kepada Nabi SAW kelebihan tadi. Supaya apa? Supaya orang sedar dia ni manusia, bukan Tuhan. Itu tujuan. Sebab itu molek kepada kita tidak jadi masalah ni, molek ni. Lepas pada tu dia kata aku pun pergi tu sampai aku dah di Dziqarat. Cerita Dziqarat ini makna tempat. Itulah. Mereka duduk ambil air di situ. Aku pun lepaskan anak panah aku. Dan aku memang hebatlah memanah. Wa aqulu ana ibnul aqwa'i wal yawmu yawmur rudda'i. Aku pun kata
Akulah anak akwa'i. Hari ini ialah hari rudda'i. Apa makna hari ini hari rudda'i? Rudda'i itu jamak, perkataan jamak kepada radhi'. Radhi' maknanya orang yang menyusu, yang menghisap susu. Itu makna radhi'. Hari ini ialah hari orang-orang yang menghisap susu. Apa makna? Kalau kita terjemah gitu, tak nampak maksud dia tu. Tapi asal dia makna gitulah. Dalam bahasa Arab dikatakan radhi', yakni orang yang menyusu. Di sini radhi' dengan makna la'im, makna bangsa. Hari ini hari orang bangsa. La'im. La'im juga bermakna orang yang kedekut. Hari ini hari orang yang kedekut. Maksudnya lagu mana? Yakni orang yang dia menyusu dengan ibu dia dalam keadaan ibu dia tu kedekut, maka sifat kedekut tu pun melarat pergi kepada dia. Itu satu makna. Sifat kedekut, sifat bangsa saat itu melarat sampai ke dia. Itu makna yaumur rudda'i. Sebab mak dia tu jenis kedekut, jadi terbiak kedekut tu melarat sampai ke dia. Orang yang bangsa, orang yang kedekut hari ni, apabila kedekut kan, adakah ibu ni kedekut? Tak tahulah, dia sebut gitu. Mana tak berapa nak beri susu ke anak. Anak ni tak boleh minum susu molek, jadi anak ni tak segar lah. Anak tu tidak sihat molek. Dia kedekut susu. Bila kedekut susu, apabila dia besar, dia jadi tidak kuat lah. Yang ni hari ini adalah hari kebinasaan orang-orang yang disusukan oleh perempuan yang kedekut. Jadi sehingga kesan orang kedekut tu siapa ke dia. Hari ni akan jatuh lah. Mana dia ayat dia tidak gitu. Mak dia beri susu molek. Sebab tu yang gagah ni. Hari ni boleh tengok lah. Siapa dia hak minum susu mak molek, minum susu lembu ke minum susu mak. Pada kalau kita kata learn ni, kalau zaman learn ni, dia kata gitu. Siapa dia minum susu mak, siapa dia minum susu lembu, boleh tengok hari ni. Beza dia je. Perbezaan dia boleh tengok hari ni. Tapi zaman dulu tidak gitu kan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, rudda' itu maknanya li'am, la'im, mana orang bangsa, orang kedekut juga. Tetapi kedekut tu lagu mana? Orang yang kedekut ni, dia cerita, kedekut ni apabila dia nak perah susu unta dia tidak pergi perah bubuh dalam beledi tu. Sebab kalau perah dalam beledi bunyi tu, air susu tu macuk tu kena beledi tu kan bunyi. Orang-orang hak dekat-dekat jiran-jiran hak sesak-sesak tu pun gilah congok angok pergi. Jadi dia kena bagi, kena bui kata, kalau tidak malu. Dia buat lagu mana? Dia pergi isak dia ambil susu ambing, kita panggil, dilabu susu unta tu, dia pergi isak supaya tidak bunyi. Maknanya ini sifat tidak molek belaka lah. Yaumur rudda'i itu maknanya orang-orang hak jenis lagu tu. Mana sifat kedekut, sifat gini-gini, dia meninggalkan kesan yang tidak baik juga. Kesan yang tidak baik, yakni dari segi keberanian, dari segi kegagahan, dari segi kecekalan, dari segi kuat semangat, tak ada. Itu dia ayatnya mengikut kepahaman pokok dia. Ada juga ulama yang mengatakan yaumur rudda' ini lagu mana? Orang yang isak, bukan isak susu, bukan isak labu susu unta tu, tak. Rudda' ini maknanya orang yang isak khilal dia. Khilal ni kemudian colek gigi tu, cungkil gigi tu. Cungkil gigi dia hak lekat celah gigi tu kan nasi kan dia cokeh. Cokeh dia isak tu. Isak tu. Pasal apa? Pasal kedekut lah je. Takut rugi. Maknanya dia tidak kata dia ludah ke, dia kehek ke, tidak. Hak tu pun isak lagi. Bukan telan tu tak apa hak tu. Mana isak lagi. Mana cara kedekut benar. Nak ayatnya kedekut juga sini. Ada juga yang kata hari ini akan diketahui siapa yang mendapat susu ibu yang pemurah dan siapa yang mendapat susu ibu yang kedekut. Itu ada juga. Ada juga yang mengatakan hak ni yang kita terjemah baru ni, kita pakai hak ni. Makna ni
Hari ini akan diketahui man arda'atul harb min sigharihi wa tadarraba biha. Hari ini akan diketahui orang yang perang telah menyusukannya semenjak kecil lagi, dan dia sudah terbiasa, sudah terdidik, terlatih dengan perang. Hari ini boleh tahu siapa dia yang berpengalaman, siapa yang hebat berperang. Hari ini boleh tahu. Itu maksudnya. Dan baru ni kita sebut berdasarkan apa diterjemah ni lah, hari ini ya, hari yang akan diketahui siapakah yang telah terlatih dengan perang ni, dan siapakah yang tidak terlatih dengan betul. Begitu. Dia nak ayatnya dia tu terlatih. Dalam hadis-hadis ini kalau kita perhati, dia puji, royak diri dia, angkat diri dia. Maknanya ada kala kita angkat diri kita, kita sebut kelebihan kita, tak apa, terutamanya dengan musuh. Itu tidak termasuk dalam takabur, membesarkan diri, tidak. Sebab apa benda ni? Kemudiannya Nabi SAW tahu, diceritakan kepada Nabi. Nabi SAW tak kata apa. Kalau tak boleh, mesti dia larang. Kita tak boleh nak main tawaduk semacam merendah diri semacam dengan orang kafir pun tak boleh. Dengan sebab itu Sayyidina Muawiyah apabila dia jadi gubernur di Syam, dia pakai baju comel, pakai baju hak mahal, dan diiringi oleh orang hebat baju dia. Sayyidina Umar pergi, dia kata apa kamu buat lagu ni? Dia pun rayak. Dia rayak, Sayyidina Umar boleh terima, tak apa. Kalau maksud dia kata kita duduk di kawasan orang lagu mana, orang sini dia nampak zahir, dia nilai dari segi zahir. Maknanya kita tidak salah dari segi agama, kita melera keadaan sekeliling. Jangan banyaklah, sikit-sikit tak apa. Hak mana perlu tu, janganlah lebih-lebih jadi super dia pula. Jadi super dia pula. Tidaklah sampai setara tu, tapi sikit-sikit kita tunjuk kehebatan kita tu tak apa. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran kan, Nabi Sulaiman, Balqis tu bukan main hebat dah istana dia. Nabi Sulaiman buat hebat dah, sehingga nampak lantai dia tu macam air yang sedang berolak. Sehingga raja ni hak biasa dengan kemewahan ni kan, skalanya raja dia tidak tepuh, tidak tepuh apa ni cermin kok kita kata. Kita kalau pergi di airport ke mana cermin belaka, tahu mana pintu dia mana. Tidak, tapi kalau orang hak tak erti, tak biasa, boleh jadi tepuh kok stage sungguh. Hak tak biasa hak tu. Ni secara raja dia nak royak mewah lah. Pun dia akak kain dia sisi, dia kamak kau. Air. Keliru. Tu Nabi tu. Maknanya Islam ni bukan agama je ni. Tak ada kehebatan. Tidak. Jika perlu, kita boleh tunjukkan lebih kepada orang kafir. Itu dalam Quran. Nabi sendiri yang melakukan begitu. Dengan sebab itulah Nabi SAW dia tak tunjuk lemah dengan orang kafir, dengan musuh. Sebab itu apabila pergi tawaf, dia dibuka dia. Buka dia. Lepas tu dia suruh hunggah 3 keliling. Dia suruh hunggah. Apa? Nak suruh tunjuk gagah kita lah. Bukan makna ibadat-ibadat maknanya lemah. Tidak. Lepas tu tunjuk bahu dia, menunjukkan kuat lah. Terutama awak kerja kuat, berperang tu memang kita kata buku-buku lah, kita kata otot-otot dia tu lagi nampak kuat, tidak nampak lemah. Dia tunjuk. Begitu juga Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia, jangan turut Yahudi. Yahudi tidak pakai khidab, tidak dye rambut ke janggut dia. Kamu khidab. Sayyidina Abu Bakar tu masa pergi ke Madinah putih. Nabi SAW suruh dia pakai, nampak muda. Tak apa, itu sunnah. Tapi kita ramai tak pakai. Waktu molek tu buat gitu. Biar orang nampak kita segar, terus duk tunjuk ilmu. Itu cara Nabi SAW. Ada juga orang yang terlalu beku lah dalam memahami hadis ni. Dia kata kalau nak pakai pun boleh juga, dia hak merah. Dia tidak faham maksud pakai dia apa makna. Dia tidak faham, itulah benda. Kalau kita faham maksud suruh pakai tu, tak timbul lah masalah. Kalau kita di jenis bangsa hak janggut kita, kalau pakai merah pun orang tahu juga kita tua, kita lemah dah. Tapi orang Arab dia ada hak putih, dia tu putih sampai janggut dia pun merah, semua orang putih.
macam mana janggut merah? Dah sesuai lah kalau pakai merah. Tapi kalau hak jenis hitam, tak kena pakai merah juga. Jadi tahu jugalah. Dia tak faham maksud. Dengan sebab itu, dia tidak tahu dalam hadis ni berapa banyak mana Nabi SAW suruh pakai, dan sahabat-sahabat sendiri pun pakai hak hitam. Hak hitam sesuai dengan keadaan rambut dia lah. Apa yang kita kata tak boleh mesti kena merah? Ada juga orang tak faham. Ini kerana dia tengok surah hadis, dia tidak tengok habis, cuma tengok mula. Dan apa maksud? Apa maksud? Lepas tu aku pun pergi, sehingga ni cerita ringkas ni, aku melepaskan unta-unta itu dan aku ambil daripada mereka 30 kain selimut. Mereka terpaksa kena tinggal pasal takut berat. Lepas tu Nabi SAW pun mari dengan sahabat-sahabat dia. Aku pun kata, wahai Nabi Allah, aku telah menghalang puak-puak tu daripada minum air. Dalam keadaan dahaga tu puak-puak tu, engkau hantarlah kepada mereka sekarang ni juga. Maknanya orang-orang untuk mengejar mereka. Nabi SAW pun kata, ya ibnal Aqwa'i, malakta fa asjih. Engkau sudah menang pun, sudahlah tu, cukuplah. Itu dia. Engkau sudah menguasai orang, sudah menguasai orang, bolehlah. Cukup dah tu. Nabi SAW kata gitu. Engkau berlembutlah, engkau maafkanlah. Selebihnya tu. Ni cerita ringkas. Cerita ringkas. Hak akan datang ni cerita hak panjang. Pada tu kami pun balik. Rasulullah SAW pun gendong aku. Ramai tu, setelah begitu ramai pula orang lain pergi. Tapi Rasulullah gendong aku. Buat apa? Pasal ada kelebihan aku. Ini menunjukkan penghargaan daripada pemimpin kepada anak buah yang buat sesuatu yang istimewa, buat sesuatu yang baik. Jangan tak ada bagi. Tu penghargaan itu. Sebab manusia perlu kepada hal itu, dan itu termasuk dalam adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut puji, puji. Patut bagi hadiah, bagi hadiah. Begitu. Anak buah siapa pun begitu hak moleknya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jangan kita tak bui dunia. Tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata dunia. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tidak lagu tu. Hak tak say dunia semua ni pun tak tahu. Hak terlajak tu. Hak tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sikit-sikit dunia lah tu. Dunia tak boleh. Hak ni dunia. Pakai macam-macam tak boleh. Dunia. Simpan makanan pun tak boleh. Dunia. Cara Nabi tidak lagu tu. Di situlah kita boleh tahu hak mana sebenarnya hak betul. Lepas pada tu ni hak panjang. Hak panjang ni riwayat daripada Ikrimah Ibnu Ammar. Dia kata haddatsani Iyas bin Salamah. Banyak benar riwayat Ikrimah bin Ammar dalam Muslim ni. Dan kita sudah berapa kali dah jumpa. Dan Imam Nawawi pun riwayat, orang lain pun riwayat juga. Kalau Ikrimah bin Ammar ini kena tengok orang dia ambil tu siapa. Kalau dia ambil tu daripada orang tak molek, boleh jadi hadis dia ni tak kemah. Tapi kalau dia ambil daripada Iyas bin Salamah, anak kepada Salamah bin Al-Aqwa, semua ulama terima hak tu sahih riwayat dia, dan tinggi, molek, tidak ada apa-apa masalah. Dia pun raya gini cerita je. Iyas tu raya ayah saya cerita. Dia kata dia pergi ke Hudaibiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami 1,400 orang. Di situ ada 50 ekor unta, yang mana kawasan tu ada air pun tidak dapat menghilangkan dahaga kambing tadi, bukan unta, kambing ataupun biri-biri. 50 biri-biri ada. Tapi kalau nak kiranya air ada situ sikit, tak cukup lah untuk 50 ekor biri-biri ataupun kambing tu. Apalagi orang ramai pula, 1,400 orang. Ini cerita hak panjang. Tadi hak ringkas. Salamah pun kata Nabi SAW pun duduk di tepi telaga. Dia duduk tepi telaga. Sama ada dia berdoa ataupun dia ludah-ludah dalam telaga. Tu aku tidak berapa pastilah. Sebab boleh jadi pada ketika tu dia tengok daripada jauh, dia tidak pasti. Tapi Nabi duduk situlah, kata dia. Menunjukkan doa ni dia ada kesan. Ada kesan. Nabi SAW pun kalau dia apa-apa doa juga. Dan ludah-ludah sikit-sikit tu sepatut bomo tu memang ada asalnya.
ada asalnya. Ini sini, hak tempat lain banyak lagi. Memang ada. Bukan ludah banyak tu. Ludah sembuh sikit-sikit tu sepatut bomo tu. Hak tu memang ada asasnya. Dan disebut bismillahi riqati ba'dina. Riqati ba'dina. Jadi air liur sebahagian daripada kita tu dia ada khasiat dia, ada mujarab, ada kelebihan dia. Ada sebut dalam hadis. Salamah kata terus telaga itu membuak air tu tubik mata air sampai kami boleh bui minum kepada binatang-binatang kami itu, dan kami pun minum. Ramah tu mau asalnya sikit, tak cukup dia kata. Jadi gitu. Ini termasuk dalam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat dinafikan hak ni. Ni mukjizat yang sahih. Dia ada juga dalam kitab-kitab ni mukjizat yang tidak sahih. Tidak sahih itu kerana riwayat itulah tidak sahih. Ini mukjizat yang sahih. Mukjizat yang tidak sahih ni lagu mana? Macam-macam lah pendapat cerita-cerita dalam sirah ni. Pelik-pelik dalam kitab-kitab dalail gapo ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula lahir tu kan? Mula-mula lahir tu. Dia bawa oleh burung pergi berapa lama? Berapa negeri. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh binatang atas darat dalam pada pasir tu, tak tahu pergi ke mana. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa dalam laut pula pergi. Pergi ziarah pupuk ikan tu pula. Macam-macam. Itu karut semua. Karut semua. Begitu juga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ni, maknanya bergoncang singgah sana Kisra kau tugas ni, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Kalau sahih ni, kalau ada sahih kita terima. Kita terima. Ada juga orang yang tak saya terima mukjizat ni walaupun sahih. Islam juga dia kata. Itu tak kena lah. Ada juga orang terima mukjizat berlaku. Semua pelik-pelik berlaku. Nabi lahir maknanya sunat. Sunat dah. Tak payah sunat. Ada juga. Nabi berjalan mana-mana pun, dia awal dia turut dia. Ada juga. Semua istimewa. Ada juga yang tak mau terima mukjizat. Itu tak kena berlaku. Hak kenanya, hak sepuluh ulama-ulama kita terimalah. Hak sahih terima macam ni. Kemudian dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun panggil kami untuk berbaiat di bawah pokok. Dia kata, aku di antara orang hak mula-mula dah baiat. Waktu orang ni mari baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tiba golongan hak tengah tu mari baiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata pada aku, wahai Salamah, kamu baiatlah. Aku pun kata, aku baiat dah ke wahai Rasulullah, kata dia. Di awal tadi, dalam kumpulan hak mula-mula tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, begitu pun kalau kamu sudah baiat dah pun tak apalah, mana baiat pula. Di sini dia sebut dekat 3 kali lagu tu. Orang lain tidak. Dia tu gitu. Kita nampak cerita ni kan. Hak baru mari daripada Rasulullah ada bagi apa-apa keistimewaan kepada dia dalam masa yang hampir tu, isyarat kepada akan berlaku benda-benda yang pelik daripada dia. 2-3 kali peristiwa selepas ni hak besar-besar dia mainkan peranan yang penting. Dan ini adalah sebab tu kita kata apa yang berlaku kepada Salamah ini adalah kesan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyata melalui sahabat dia. Tu dan hak ni apa peranan dia? Tengok dia seorang tu ramai gitu orang. Sebab kemudiannya dia kata, wahai Rasulullah, kalau nak mari 100, kita boleh pergi pegang seorang-seorang tu nak mari, kata dia. 100 maknanya demo tu tidak 100. Ramai lagi. Hak mula-mula tu sebelum sampai Nabi, hak pembantu dia lah, sokongan ni sebelum sampai dia seorang je hamba. Macam mana demo tu? Kalau tidak beribu pun beratus-ratus lah, bukan 100. Lari celudak tu lagu mana? Tu kan benda pelik lah tu. Benda pelik yang berlaku kepada dia. Lepas pada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tengok aku tak ada senjata, aku tangan kosong. Dia pun bui satu perisai, hajafat ataupun darakah. Ini kedua-duanya makna perisai lah. Kemudian orang lain hak perekat akhir bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun kata pula kat aku, "Kamu tak sebai'ah kau dengan aku?" Hai Salamah, aku pun kata, aku sudah bai'ah dengan wahai Rasulullah. Maknanya bukan dia tak kenal, bukan dia tak suka nak bai'ah ni.
Bayat ni maknanya sudah berjanji dah, sudah setia dah. Maknanya tak akan ubah dah, kira-kira dah sudah dah. Lepas tu orang lain duduk sibuk ni, sesak-sesak ni, apa pasal pula dia nak menyesatkan orang, menyusahkan orang pula? Itu sebab dia tak sih. Itu bukan makna dia tidak kenal nak salah dengan Nabi, itu tidak suka, tidak. Dia kira nak beri peluang kepada orang lain lah. Tapi Nabi SAW kata, walaupun begitu pun, makna Nabi nak dia tu seolah-olahnya pilihan Allah SWT tu kena atas dia kali ni. Kali ni kena ke dia. Rahmat Allah SWT tu, pilihan Allah SWT tu kena ke dia. Nak mana? Aku pun bayar kali-kali yang ketiga. Kemudian dia berkata kepada aku, hai Salamah, lepas pada tu, duk mana perisai kamu tu, hak aku bui kamu? Dia kata, hai Rasulullah, dia kata, pak cik aku, pak dara aku, Amir, jumpa dengan aku, dia tu tak ada apa satu senjata. Aku pun bui lah ke dia. Nabi SAW pun kata, kata dia, kata dia, kau ni betul-betul lah serupa dengan orang zaman dulu. Adalah cerita orang zaman dulu hak kata, ya Allah, abghini habiban, berikanlah kepadaku kekasih yang mana aku lebih sayang kepadanya daripada nafasku sendiri. Dia cerita lagu ni lah juga ni, mana mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Mu ni pun tepat seperti kata orang zaman dulu. Kata orang dulu adalah hak kata begitu. Mana seperti lah ni kalau lagu tu kan. Sebab kalau kita kata orang zaman dulu, sebab kita kalau alah kau tak cerdik, alah kau bodoh tu, betul-betul mu ni sebab Pak Ndeh kita kata. Tu kalau alah kau tak molek. Pak Ndeh tu cerita hak zaman dulu lah. Hak ni tidak. Nabi SAW kata betul-betul ni kamu serupa dengan orang hak kata begini. Orang ni zaman dulu. Maknanya kira-kiranya lagu tu lah. Lebih sayang kepada orang lain daripada diri sendiri. Ni dalam keadaan kita ni, dalam keadaan tidak aman kan, biasanya orang nak simpan ke dia lah. Tapi tidak, dia utamakan pakcik dia. Hak kita sudah baca dah baru ni, dan akan datang ni pun ada juga hak belawai tu. Dan tetap lutut sendiri tu, kena lutut sendiri tu, hak tu lah. Kemudian orang-orang musyrikin pun kiranya berdamai dengan kami. Berdamai dengan kami. Jadi berdamai tu jadi baiklah pada tu, dah muka berdamai dah kan. Orang kita pergi di kalangan puak-puak dia, tak ada apa-apa. Orang dia pun mari di kalangan puak-puak kita, tak ada apa-apa. Itu. Hatta masya ba'duna fi ba'din, itu maknanya gitulah. Qala, lepas tu dia kata, aku ni ikut Abu Talhah bin Ubaidillah, duduk bui minum kepada kuda dia. Lepas tu duduk bersih garu belakang dia, duduk khidmat ke dia. Aku makan makanan dia lah. Sebabnya aku meninggalkan ahli keluarga aku dan harta benda aku kerana Allah ni, berhijrah ke Madinah, tak ada bawa ke apa satu. Tak ada ke apa satu. Kena menumpai orang lah. Hak aku tumpainya siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Itu dia nak ayat ceritanya. Jadi Talhah lah kira menanggung keperluan dia tu. Lepas tu bila kami sudah berdamai dengan penduduk Mekah, dah pergi mari dah begitu, aku duduk bawah satu pokok. Sapuhlah duri-duri bawah pokok tu, duduk situ, guling situ. Pada tu mari pak orang musyrikin penduduk Mekah, dia pun katalah benda yang tidak menyenangkan aku berhubung dengan Rasulullah. Aku pun bertindaklah sesuatu yang menyebabkan mereka naik marah pula. Aku pun pergi duduk lain, tak saya duduk dekat lah. Moga baik-baik dah. Ini tak ada pasal balah ni. Pergi duduk lain, pergi duduk bawah pokok lain. Dia tu pun gantung senjata lah. Tidak kata tak senjata tepi ni, muka dalam keadaan perang kan, tak muka berdamai dah. Dan mereka pun baringlah situ dalam keadaan duduk gitu. Tiba-tiba daripada bahagian bawah wadi tu, orang kata, ya lal muhajirin, wahai golongan muhajirin, tolong, qutila Ibnu Zunaim. Ibnu Zunaim sudah dibunuh. Sahabat Nabi ni ada Ibnu Zunaim. Tiba-tiba dalam keadaan duk sebut damai-damai begitu, mati seorang. Kena bunuh ni lagu mana? Begitu. Aku pun terus waktu ambil pedang daripada sarung tu, waktu terkai pergi kepada hak pak orang saat ni. Muka pak kafir ke hak tu. Tapi dah muka berdamai, duduk dekat-dekat lah, kamak tak ada apa-apa. Aku pergi terkai ke hak tu tadi. Mereka tu ketika tu duduk tidur, aku pun cepat-cepat ambil senjata dia, rapas senjata dia lah. Lepas tu faja'altu dightan fi yadi,
selonggok ada dalam tangan aku. Aku pegang. Takut-takut dah bangun kadang-kadang jadi. Kemudian aku pun kata, demi Tuhan yang telah memuliakan wajah Muhammad, jangan ada siapa-siapa kamu ni akak kepala, kata dia. Duduk senyap, duduk dia situ. Kalau akak, kata dia, aku akan tetok kepala hak ada 2 butir mata tu, kata dia. Setiap kepala tu kan ada 2 butir mata, mana dia kecek bahasa, mana akak akan tetok kepala je lah maksudnya. Lepas pada tu dia pun kata, aku pun bawa heret demo tu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu puak saudara aku pun mari, dia kata. Buat mari satu orang daripada puak-puak abalat. Ini puak-puak musyrikin jugalah. Orang panggil Mikras. Dia heret pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia naik atas kuda yang ditutupi tubuh kuda itu dengan rata-rata senjata lah, macam baju besi dipakai kepada kuda tu. Bersama-sama dengan 70 orang musyrikin. Peliklah berlaku ni. Yang heret tu, lepas tu 70 orang lain tu heret mari. Mana nak tengok sahabat ni kan. Sebab tu tak boleh lawan sahabat. Sebab apa tak boleh lawan? Sebab dia telah minum air mukjizat. Nak tengok beza dengan orang lain ni, tak soyak lah lebih setara mana. Sebab tu ulama kita sepakat tak boleh lawan sahabat ni. Air mukjizat macam mana tubik ni minum. Duduk sekali dengan Rasulullah, dia boleh hidup bau tubuh Rasulullah, dia boleh tengok wajah Rasulullah, dia minum air telaga. Kalau nak kira sebab biasa tak ada. Kesan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air telaga. Dan gapo dia tak ada. Segala keistimewaan yang ada pada Nabi, kalau tumpah atas apa? Atas sahabat-sahabat tu lah. Kau tu lah orang mula-mula terima Islam. Sebab itu tak boleh lawan. Cuba kita tengok situ. Ramai tu macam mana dia boleh tu. Pak cik dia tu hebat. Ni hak Tuhan nak tunjuk. Ada ketika je memang gitu, ada ketika tidak, biasa je. Ini cara hak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dia gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tengok ramai ni mana kira-kiranya demo ni yang igak habis ni, puak-puak kafir ni, mana demo kira mereka telah membatalkan janji lah, membatalkan damai itu, perjanjian damai itu. Kalau tidak, apa yang mati ni Ibnu Zunaim ni, siapa dia? Dia bunuh pula. Jadi kira nak suruh Rasulullah hukum lah pergi kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ni Rasulullah ni orang yang lembut orangnya. Dia kata, da'uhum, lepaskan mereka. Biar permulaan pembatalan janji dan yang keduanya dimulakan, dicetuskan oleh mereka. Jangan kita, tak usah kita buat sesuatu yang dia boleh kata kita telah membatalkan janji, kita telah bertindak ganas terhadap dia. Jangan ada alasan. Biar buat dia dulu. Kalau buat ni bukan, kita tak ada bukti, kita lepaskan saja. Kita tengok, biar cukup bukti. Hak Sa'di Ibnu Zunaim ini tidak jelas buat ni. Jadi kita tak boleh hukum dia. Biarkan, Nabi kata. Biar pasti, barulah kita bertindak. Maknanya Nabi SAW ni, dia bertindak apabila dia pasti tentang sesuatu. Dia tidak kata ambil pukul borong gitu. Dah ni orang kita mati, mestilah buat ni. Dia tidak gitu. Cara Nabi SAW dia teliti. Dengan musuh pun dia cermat. Dia tidak tuduh tak tentu pasal. Nabi SAW memaafkan mereka. Dan Allah SWT menurunkan ayat, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim. Dialah Allah lah yang telah menahan tangan-tangan kamu daripada mereka dan tangan-tangan mereka daripada kamu di bumi Mekah, selepas Allah memberikan kuasa kepada kamu untuk menangkap mereka. Mana Nabi sudah tangkap ramai kali, sahabat-sahabat tangkap ni. Maknanya Nabi sudah tangkap dah, boleh dah kan nak bertindak. Tetapi dengan cara Nabi SAW lepas tu tidak berlaku perang. Tidak berlaku perang.
Kalau Nabi bertindak, mestilah pokok dia akan jadi perang. Itu makna Tuhan menahan tangan mereka daripada kamu dan tangan kamu daripada mereka tu. Semua ni berlaku dengan kehendak Allah SWT, sehingga perjanjian damai itu diteruskan. Kalau tidak, perang adalah situ. Dan perang-perang ni tak molek, bukan sesuatu yang dikehendaki sangat. Nabi suka sangat nak perang, tidak. Bahkan kalau ada jalan, ada sebab untuk dihindari perang tu, Nabi SAW akan mengambil jalan itu. Ini contohnya. Salamah kata, kemudian kami pun balik ke Madinah. Kami pun duduklah di satu tempat. Di antara kami dengan puak-puak Bani Lihyan hanya dipisahkan oleh satu bukit. Mereka itu adalah orang-orang musyrikun. Rasulullah SAW pun, maknanya ni puak-puak lain pula, hak suluh ni dengan puak-puak kafir Mekah. Jadi Nabi SAW tidak jelas Ibnu Zunaim saat itu siapa yang bunuh. Adakah kafir golongan lain? Boleh jadi dia nak menggagalkan usaha damai saat ni, orang lain tu mari bunuh. Biar Nabi ni dengan puak-puak Islam ni melenting. Jadi lalu gagal lah. Ada lagi puak lain yang tidak berdamai. Ni hak puak-puak Bani Lihyan, hak duduk alik bukit ni. Hak tu musyrikun, dan Nabi SAW tidak berdamai dengan mereka. Hak tidak berdamai itu maknanya musuh lah. Bila-bila masa dia boleh mari serang kita, dia boleh ceroboh orang kita. Maka Nabi SAW pun kata istighfar. Orang itu Allah SWT ampuni, minta Allah SWT ampun kepada orang yang naik bukit ni malam ni. Pergi tengok, mengintip puak-puak tu doa agak apa. Begitulah kira-kira je. Salamah pun kata, aku naik malam tu, naik bukit tu 2 kali atau 3 kali. Maknanya gagah tu, 2 kali atau 3 kali naik. Pergi tengoklah, pergi mengintip. Maknanya Nabi SAW ni, dalam dia buat kerja dalam tentera dia tidak semata-mata bergantung kepada kita kata mukjizat saja Tuhan tolong gitulah, lepas tu ikut gitu. Tidak. Usaha tu dia habis-habis dia ambil. Langkah-langkah berjaga-jaga, berhati-hati untuk keselamatan pasukan dia tu dia ambil. Mengikut sebab-sebab musabab hak biasa ni dia ambil kira. Sebabnya sebab tengok, dia suruh sahabat naik. Dia tidak kata tunggu wahyu. Dah tak ada wahyu, kita kira dah tak ada wahyu, kira cara biasa. Kalau Allah SWT kira perlu ada wahyu, dia waktu dah tak ada, kita kira cara biasa. Nabi SAW tidak pula minta sama dengan Allah SWT. Hak pelik-pelik, tak ada. Kita perhati. Lepas tu kami pun pergi ke Madinah. Rasulullah SAW pun hantar unta dia bersama Rabah, hamba Rasulullah SAW. Aku sekali dengan dia. Aku pun keluar dengan dia, bawa kuda Talhah. Unaddihi ma'az zahri. Aku unaddihi tu, aku bui minum air, bui minum air ataupun bawa keluarlah ke kawasan yang ada makanan gitu. Itu makna unaddihi. Ada juga yang sebut ubdihi, ada juga dalam setengah-setengah nuskhah tu. Bila pagi esok tu, tiba-tiba Abdurrahman Al-Fazari qad aghara ala zahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyerang ataupun menyerbu unta Rasulullah SAW. Zahri itu makna belakang, asal makna dia belakang. Belakang di sini maksudnya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia heret semua sekali. Hak ni kumpulan lain, iaitu kumpulan Uyainah bin Hisn dan Abdurrahman bin Uyainah dan Mas'adah. Ni pun satu kumpulan lain pula ni, hak kafir-kafir yang tidak berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demo ni pergi ceroboh unta Rasulullah dan buat lari semua sekali. Dan bunuh penggembala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penggembala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni siapa dia? Dalam riwayat yang lain disebutkan anak kepada Abu Dhar. Dan hak duduk situ, hak duduk jaga tu, anak kepada Abu Dhar dan isteri dia, isteri Abu Dhar. Itulah yang ditugaskan menjaga unta. Salamah kata, aku pun kata, hai Rabah, ambil unta ni dan sampaikannya kepada Talha bin Ubaidillah. Ceritakan kepada Rasulullah bahawa orang-orang musyrikin telah menyerbu ataupun telah mengambil lah, telah
merampas unta-unta Nabi SAW yang ada di kawasan tu. Qala thumma qumtu ala akamah. Salamah kata, lepas pada tu aku diri di atas satu anak bukit. Fastaqbaltul Madinah. Aku pun menghadap ke Madinah. Fanadaitu salatan, 3 kali aku bertempik, ya sabaha, seperti tadi. Thumma kharajtu fi atharil qaum. Lepas pada tu aku turunlah pokok tu dengan memanah mereka, dengan melepaskan anak panah, sambil aku kata, ana ibnul Aqwa'i wal yawmu yawmur rudda'i. Dia duk kata tu lah, sambil dia panah tu dia kata tu. Aku sampai dekat salah seorang daripada mereka itu, aku pun lepas anak panah tu, kena belakang unta dia tu, sehingga anak panah tu menembusi bahagian bahu unta tu, kena. Rahlih ini di sini makna kenderaan dia, tidak semesti makna unta di sini. Bahkan kalau kita tengok dalam hak selepas ni, bukan unta tapi kuda, tetapi hak asal perkataan rahl itu untuk unta. Di sini dengan makna kenderaan. Qala qultu, dia kata, aku katalah sambil panah tu aku kata, ana ibnul Aqwa'i wal yawmu yawmur rudda'i. Hari ni jumpa. Maknanya boleh tahulah hari ni siapa dia. Anak mak sungguh. Siapa dia? Anak mak sungguh. Kita kata yaumur rudda'i itu yang minum susu ibu sebenarnya. Dan siapa dia yang tidak minum susu ibu. Hari ni boleh tahulah. Kalau kita bahasa kita hari ni, orang kita rajin kata anak ayah ke, anak mak ke, menunjukkan keistimewaan. Dia kata, aku terus memanah dan merebahkan kenderaan mereka, unta ataupun kuda mereka. Bila maknanya mana-mana orang dia yang berkuda mari dekat aku pergi balik pokok, menusuk balik pokok. Fajalastu fi asliha, aku duduk di pangkal pokok, duduk situ menusuk. Lepas tu aku panah dia lah, sampai rebah pula dia masa tu. Gitu cara dia buat. Sehingga apabila mereka itu sampai dekat bukit sempit, bukit tu, mereka pun masuk dalam keadaan kesempitan itu, aku naik. Jadi bila nak masuk bukit tempat sempit ni payah sikit. Dia lari derah. Salamah ni dia kuat lari, lebih laju lagi daripada kuda dia. Itu dia keistimewaan dia. Salamah, dia pun lari tu dah naik atas bukit. Aku pun menolak mereka keluar. Uraddihim dengan batu. Dengan batu. Jadi golek batu daripada atas tu, jatuh atas pokok tu. Dia dalam keadaan susah benar lah pokok dia. Lagu itulah tu aku ikut mereka, sehingga tidak ada seekor pun unta Nabi SAW melainkan tinggal di belakang aku. Mula-mula tinggal sikit, lepas tu kau banyak. Jadi unta tu berapa ekor? Berpuluh-puluh ekor. Ada dalam riwayat menyebutkan 20 ekor. Ada yang menyebutkan lebih lagi daripada itu. Dan dalam riwayat ini disebutkan dia melepaskan semua unta Nabi SAW. Tapi dalam riwayat Waqidi disebutkan tidak semua. Ada hak dia buat lari. Tetapi itu riwayat Waqidi. Ini riwayat Muslim, tak boleh nak lawan. Waqidi itu pembohong besar. Tapi ulama kadang-kadang dia sebut juga lagu tu, sebut juga untuk perbandingan. Mereka tinggal, aku duduk ikut mereka dengan memanah, sehingga mereka melepaskan, mencampakkan lebih daripada 30 kain selimut dan 30 lembing, dengan maksud nak cepatlah biar ringan kenderaan dia. Tidak mereka lepaskan apa-apa benda, melainkan aku akan letak timbunan anak batu, supaya Rasulullah mari di belakang dengan sahabat-sahabat tu kenal, tahu ini hak dia tinggal. Itu cara sorang dia. Ni pelik ni. Perkara yang seumpama ini memang tidak dapatlah, tak jumpa lain. Dalam kisah-kisah lain tak ada. Ni memang pelik. Sehingga mereka pergi satu tempat bukit yang sempit pula. Nampak gayanya kita tak ada habis ni. Untuk ingat dah habis ni. Kena berhenti sekat tu pula lah.
Masa kita tidak mengizinkan, kita berhenti sekat. InsyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam.